Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang berhormat Ustaz Muhammad Noor bin Hamzah, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri Terengganu. Yang berbahagia Encik Ahmad Amar bin Osman, Pengarah Penerangan Negeri Terengganu. Yang berbahagia Tuan Haji Ustaz Azbi bin Saleh, Pegawai Penyelaras Dewan Undangan Negeri Kuala Besut. Yang berbahagia Encik Wan Aizuddin bin Wan Muhammad Nasir, mewakili Pengarah Majlis Keselamatan Negara Negeri Terengganu. Yang berbahagia Encik Mat Arifin bin Yusof, Pegawai Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Daerah Terengganu Utara. Seterusnya yang berbahagia Encik Zakwan bin Nasir, Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK, Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapatlah kita bersama-sama pada malam ini untuk program Influencer at Japan siri keempat Jabatan Penerangan Negeri Terengganu. Terengganu prihatin merintis komuniti berinformasi. Jadi sekali lagi saya bagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Berhormat di atas kesudian hadir bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan saya kira kita penduduk di Pulau Perhentian ini amat bertuah kerana dikunjungi oleh Yang Berhormat Esko kita. Baiklah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, program kita pada malam ini kita akan membuat siaran langsung dalam Facebook Jabatan Penerangan Negeri Terengganu. Dan satu Malaysia dapat menyaksikan tazkirah yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat kita pada malam ini. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, untuk itu majlis mempersilakan Yang Berhormat Ustaz Muhammad Noor bin Hamzah, Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri Terengganu untuk menyampaikan tazkirah pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati pengacara majlis, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri, Penyelaras DUN Kuala Besut, pegawai-pegawai kerajaan, pengurusi serta seluruh ahli jawatankuasa masjid, imam-imam, bilal-bilal, seluruh warga Pulau Perhentian, staf Jabatan Penerangan dan UBDI, muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah
Yang keduanya, saya ucap terima kasih kepada pihak kepimpinan Pulau Perhentian dan juga penyelaras sedun yang bersama-sama dengan program yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan yang kita highlightkan terganu prihatin dan telah disebut beberapa perkara yang kita laksanakan. Hanya bila saya sampai di pulau ini, saya sentiasa melihat bagaimana pulau yang Allah Ta'ala jadikan begitu indah. Bagaimana kita nak menambahkan keindahannya. Tiada lain melainkan dengan Islam. Kalau Allah Ta'ala kurniakan nikmat yang begitu cantik, begitu indah, dengan berbagai-bagai nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, tiba-tiba kita lupa tentang nak membina Islam dalam masyarakat kita, dalam diri kita, dalam negeri kita. Maka kita sebenarnya terdedah dengan satu ancaman daripada Allah. Bagaimana di zaman Nabi Lut alaihi salam, dengan satu jenayah maksiat yang dilakukan oleh penduduk Nabi Lut, akhirnya perkampungan mereka ataupun negeri mereka yang besar tenggelam. Hari ini menjadi lautan, laut mati. Kaum Thamud, saya pernah pergi ke Jordan dan saya pernah lihat saki-baki bagaimana tamadun yang dibina oleh kaum Thamud. Hebat. Kaum Nabi Syuaib, hebat. Tapi akhirnya dihancurkan oleh Allah kerana mereka tidak menghidupkan kehidupan mereka dengan Islam. Maka kita mahu mengajak masyarakat seluruhnya agar bina kehidupan ini dengan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut buniyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibina di atas 5 perkara penting. 5 jari ini. Ataupun 5 tiang. Islam itu dibina dengan 5 tiang. Kalau 5 tiang ini terbina dalam satu masyarakat, maknanya adalah bangunannya, iaitu bangunan Islam. Walaupun ada tiang, belum lagi sempurna, tapi dah ada tiang, maknanya ada bangunan tu. Kalau tiang pun tak ada, lagilah atap, latar, tak pakai, tak ada dah. Kena ada tiang dia, baru dibina. Apa dia bangunan Islam? Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan, pengikraran dan penyaksian yang sungguh-sungguh bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan yang sesungguhnya Muhammad itu Rasul yang diutuskan oleh Allah.
Ini tiang seri dia, tiang tonggak dia. Kalau masjid kita ni tengah ni ada 4 masjid. Ada tak? Tiang yang utama dia. Kalau tiang yang utama ini rebah, terbalik, tak ada. Bagaimana kita nak tanam dalam kehidupan masyarakat kita bahawa penyaksian mereka bukan sahaja al-iqraru bil lisan, sebut dengan lidah saja. Tapi saya bimbang juga, takut ada yang tidak pandai. Ingat, akan tiba di satu zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang tua mula berkata kepada anak cucu mereka, wahai anak cucuku, kami pernah mendengar datuk nenek kamu dulu pernah menyebut tentang la ilaha illallah, tapi kami tak tahu makna dia. Akan tiba satu zaman. Akan tiba di satu zaman orang tua bercakap. Orang tua kata awang-awang, mek-mek, tak tahulah panggil apa pun. Bahawa toki-toki kita dulu pernah sebut la ilaha illallah. Tapi toki tak tahu kok benda. Akan tiba di satu zaman. Zaman yang sedang kita semua menujunya. Ada depan. Dan ni juga kita kena cek pula kita. Mungkinan ada di kalangan anak-anak kita. Bimbang. Tak mampu dan tak ingat dah. Masa taska mungkin nak belajar lagi. Tadika ada belajar lagi. Pasti belajar lagi. Sekolah rendah belajar lagi. Bila tak belajar dah. Bawa kerja, bawa pelacur je. Bawa buk saja. Sibuk dengan kerja masing-masing. Lupa pada mengaji, lupa pada belajar. Akhirnya dah ingat dah nak sebut asyhadu an la ilaha illallah. Iqrar, kena pengakuan pada lidah. At-tasdiqu bil qalb. Ini letak ni. Benar apa dalam hati ni. Dalam hati kita nak letak pada setiap masyarakat kita bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu Rasulullah. Wal amalu bil jawarih, barulah kalau tiang seri ini, asas ini sudah ada perakuannya, sudah ada akar tunjangnya, mula naik ke atasnya pengamalan pada anggotanya. Kalau pengamalan pada anggota itu lemah, maknanya lemahlah tiang yang pertama ni. Lemah tiang yang pertama ni. Maka yang kedua ialah mendirikan sembahyang. Allah Ta'ala fardukan sembahyang pada bulan Rejab. Malam peristiwa Isra' Mi'raj. Tidak ada satu pengamalan yang Allah Ta'ala syariatkan secara langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sembahyang. Dijemput Rasulullah, diangkat Rasulullah dalam peristiwa Isra', diperjalankan Rasulullah merentasi 7 petala langit sampai ke Sidratil Muntaha dan bermunajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya menerima kefarduan sembahyang. Sembahyang. Dirikan sembahyang. Amanna aqamaha aqamad-din. Siapa yang mendirikan sembahyang, mendirikan agama. Tengok. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Masyarakat yang mendirikan sembahyang, masyarakat itu hidup dengan agama. Ramai orang tengok. Saya pun tengok. Allah, tak ada pembangunan ni. Sekolah tak ada, masjid tak ada. Yang tu ramai orang nampak. Tetapi kadang-kadang orang tak ambil cakna tentang masyarakat semayang kampung dia macam mana. Berebut orang kalau boleh nak masjid besar. Kontraktor memang dia nak masjid besar sebab dia boleh kerja buat masjid.
Tapi bila masjid besar, berapa orang mari semayang? Wa man aqamaha aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Siapa yang meruntuhkan semayang, makna satu masyarakat, man, Allah Taala guna kalimah man maknanya sama ada seorang ataupun ramai. Sesiapa sahaja, seorang ataupun masyarakat meruntuhkan semayang, makna masyarakat itu meruntuhkan agama. Inilah di antara hasrat kita. Kita datang pada malam ini, kita datang besok. Dan ramai lagi kemungkinan kawan-kawan kita datang. Bukan bermakna pulau ini orang tak semayang, bukan. Dan kita rasa untung, rasa bersyukur, rasa bagus. Ada juga orang mari, Allah. Orang mari ingatkan kita. Hak dari masjid ni semayang. Tapi di luar masjid tu kita bimbang. Hak di luar masjid. Bila Allah Ta'ala buat turun bala tuan-tuan. Bila Nabi sebut bahawa Allah Ta'ala menurunkan bala pada orang yang melakukan maksiat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa fina salihun. Allah Ta'ala turun bala, hancur semua. Sedangkan bersama dengan kami ada orang yang soleh. Ada orang yang baik yang datang masjid, jadi tok imam, jadi tok bila, jadi tok siap, jadi amil zakat, jadi ustaz. Di kalangan kami ni ada orang yang soleh-soleh. Tapi bila Allah Ta'ala turun bala, kena juga. Kena semua. Kena semua. COVID-19. COVID ini dia tak kenal orang tok lebar ke, tok bilal ke, tok imam ke, ustaz ke, orang kaya ke, raja ke, rakyat ke, tok hakim ke, doktor ke. Dah tak? Doktor ni juga. Oh, doktor dia lagi cepat. Tak? Dekat dia. Duduk depan. Terdedah dengan penyakit macam ni. Ustaz-ustaz kena juga. Kena. Ramai ustaz kena. Kerana Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita. Bila Allah Ta'ala bawa satu hukuman sikit je, ataupun kecil sahaja, kita tidak boleh lawan. Ini hebat Allah Ta'ala. Maka, mari bulan Rejab kita ajak masyarakat kita ingat sembahyang. Bukan makna bulan Rejab aja sembahyang. Tapi mengingatkan kita bahawa mari bulan Rejab, cuba kita hitung semula tentang keadaan masyarakat kita mengenai sembahyang. Kerana kita sedang bersiap untuk menunaikan sembahyang yang lagi banyak bulan Ramadan. Kalau sembahyang 5 waktu pun culah. Sembahyang 5 waktu culah. Nak suruh sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih pula lagi dia mudah. Sembahyang tarawih sunat je ustaz. Bukan wajib. Ya. Bukan sunat. Sunat. Dia tahu sunat ni. Tak? Bila orang sebut sunat, dia kata boleh buat, tambah buat pun tak apa. Hak tambah buat tak apa tu nak lah. Waktu Allah Ta'ala ajar bulan Rejab, tengok latih lu. Sembahyang kamu macam mana? Ingat. Bulan Rejab peristiwa Isra', Allah Ta'ala fardukan sembahyang, jaga 5 waktu sembahyang. Kerana 5 waktu sembahyang hak wajib ini akhirnya melatih kamu untuk menambah lagi kesempurnaan sembahyang dengan sembahyang sunat. Di sana ada sembahyang sunat yang sangat digelakkan di bulan Ramadan. Sembahyang tarawih. Tu jadi kita dak urut tu tak? Malam pertama ramai sembahyang tarawih. Tok imam semangat baca malam pertama. Malam ke-15 tengok belakang. Dah tak? Tok bila kata Allahumma salli ala Muhammad. Malam pertama sallallahu. Semangat. Wassalamu alaihi. Wah bunyi. Sampai tanah nak tepi. Malam ke-15
Tak bila ada apa semangat. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Dengar tak dengar. Hak mati 10 tak akhir. Hak 10 tak akhir. Betul tak? Hak 10 tak akhir, Tok Imam tengok belakang. Bilang jari dah. Mari bulan Rejab kita diingat supaya jaga semayang, jom semayang, dan jom semayang kali ini pula kita bawa semayang berjemaah. Syarikat semayang. Mari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini Allah Ta'ala turunkan kefarduan kepada Nabi kita Muhammad tentang kefarduan puasa. Sya'ban ni Allah Ta'ala turun. Bulan Ramadan suruh puasa. Tapi Allah Ta'ala turunkan kefarduan kepada Nabi, suruh Nabi puasa bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Mana boleh mari bulan Ramadan, suruh puasa bulan Ramadan. Kejut pula tak? Ke mana? Suruh mari hari ni kau buat. Kita dah nak buat dah. Mari bulan Sya'ban. Supaya bersiap. Mari bulan Sya'ban, Allah Ta'ala pun turun kepada Nabi kita Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka mari bulan Sya'ban, Nabi pun kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi banyak berpuasa bulan Sya'ban daripada bulan lain. Sebagai bersiap dulu. Nak mari bulan Ramadan kayak gini daklah kejut. Ni kau Ramadan hari pertama minum air dah pagi. Ini kata mana minum air? Dah ingat puasa. Memang dah ingat baru hari tu puasa. Kalau sebelum ni puasa sama dah ingat dah. Sebab rajin puasa dah. Ni dah. Hak rajin puasa ni nak minum air. Puasa hari ni puasa. Hak dak rajin puasa je jadi dak puasa tu. Pagi esok dah tanya ke puan Sik Mak ke buat hari ni. Puan Sik Mak wan hari ni 1 Ramadan dah. Ramadan dah. Tak sedar malam tak sahur pula. Tak kejut seorang. Tak kejut. Terawih tak pergi. Tak? Mari mula Sya'ban dia berlatih dah puasa. Supaya kita puasa. Yang puasa ni tiang yang ketiga. Tak? Diri semayang, puasa. Mari bulan Ramadan, Allah Ta'ala turun pula kefarduan kepada Nabi kita Muhammad supaya keluar zakat. Sebab bayar zakat bulan Syawal. 1 Syawal. Tak? Masuk 1 Syawal bayar zakat fitrah tak? Zakat fitrah. Kau orang Pulau Putih yang bayar apa bulan? 1 Syawal ada tak? 1 Syawal. Malang tu pakak berebut cari amal. Ada juga berebut lepas raya barulah nak bayar zakat. Tak sedar. Benar tak? Dah pagi tidur. Dah orang habis bayar raya. Capur pula orang baru ni tahun lepas. Tahun lepas pakak bayar raya rumah tak? Tok Imam tak bila je bayar raya sedikit. Orang lain pakak raya rumah belakang. Kita baca khutbah rumah. Tak mangat asong baca khutbah. Dah anak 3 orang, 4 orang je dengar. Bini seorang. Haji B tak apa 2 orang bini dengar. Ya. Ke mana? Ni tahun ni pula ni. Kita bimbang takut orang mari PKP pula dia kata bayar raya rumah pula. Allah. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat keluar zakat ni rukun yang ke berapa? Yang keempat. Hak kelima. Hak kelima Allah Ta'ala letak syarat sikit. Man istata'a ilaihi sabila, kata Rasulullah. Orang yang mampu nak pergi sana. Nak mampu nak pergi sana tu ada pitih. Ada juga pitih tapi tak boleh pergi. Boleh tak? Sakit. Sihat, segor mega. Pitih dalam tabung haji kat 40,000. Dah, naik dah senarai nama. Mekah tak boleh masuk pula. Covid. Tak boleh tak? Hak ni Tuhan buat rezek sikit. Bak haji ni. Walaupun demikian, hak ni kena laksana. 5 jari ni. 5 jari ni.
Kalau satu jari daripada 5 jari ni hilang, orang panggil cacat. Kalau 5 jari ni salah satu jari ni kebetulan kena kerak, wa iyazubillah, putus. Orang panggil menapa pula? Payah dah ni. Orang hilang jari nak megang tak jadi dah. Allah Taala buat, Allah 5 jari ni orang nampak barang je. 5 jari. Tak apa buang tengok. Rasa orang ada 6 jari komang dah. Orang lain ada 5 belakang, dia ada 6. Ada sini seorang tak? Sini segi ataupun sini segi. Dia ada 6. Tak boleh. 5 Tuhan buat dah. Comel. Ni dia Islam. 5 teras ini yang kita nak bina dalam masyarakat kita. Dan inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nikmat Islam yang Nabi akhirnya Allah Taala turunkan ayat kepada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku cukupkan bagi kamu nikmatku. Ya Allah, besarnya nikmat Islam ni tuan-tuan. Kerana itulah kita kena laksana kerja amal ma'ruf nahi munkar. Sebab tu kita kena laksana kerja dakwah. Kena beritahu ke anak isteri kita. Semayang kena beritahu ke anak isteri kita tuan-tuan. Kena beritahu ke jiran kita. Kena beritahu jiran kita, marilah semayang masjid. Marilah kelah-kelah ilmu. Marilah dekati agama. Kerana Islam yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad dan Nabi Muhammad tinggal pada kita ni satu nikmat yang paling besar sekali. Paling besar. Orang yang cerdik mana pun kalau tak ada nikmat Islam. Bakal tak? Cerdik PhD setarah mana pun tak ada nikmat Islam. Tak? Islam ni nikmat dia paling besar. Dan nikmat Islam yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ini adalah nikmat yang sempurna. Sempurna. Kata Rasulullah, "Mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathalin rajulin bana baitan fa ahsanahu wa jammalahu." Perbandingan aku dengan nabi-nabi sebelum aku seperti seorang lelaki yang membina satu bangunan. Dia mengindahkan bangunan itu, dia mencantikkan bangunan itu. Ni kita tengok masjid ni. Islam ni seperti masjid ni. Semenjak daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi kita Muhammad, pembinaan masjid ini dibuat macam ni lah. Sehingga sempurna, comel kata Rasulullah. Fa ahsanahu wa jammalahu, diperindahkannya pula Allah. Tapi tiba-tiba tinggal satu bata di satu penjuru, tak ada bata se. Orang comel dah, tak ada bata se. Kata Rasulullah, wa ana hadhihi labanatu wa ana khatamun nabiyyin. Akulah batu tu. Maknanya ambil Nabi, batu tu letak situ, comel lalu, tak berlubang lah. Wa ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penyudah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Allahu Akbar. Bagaimana kita nak bina sebuah masyarakat yang memperteguhkan binaan Islam ini? Bagaimana kita nak buat? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membina sebuah masyarakat Madinah yang sangat jahat, yang sangat buruk, yang sentiasa melakukan penumpahan darah, yang sentiasa berbalah, yang sentiasa bertelingkah. Akhirnya penduduk Madinah ini terkenal sebagai penduduk yang paling baik. Macam mana nak buat? Itu yang kita kena fikir. Tak? Kita kena fikir. Dan kita kena ajak masyarakat kita supaya menjadi golongan yang cerdik.
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun di zaman Nabi tergelar dengan golongan ummiyin, orang yang buta tuli, jauh daripada tamadun yang besar. Penduduk Mekah, penduduk Madinah, Yathrib ni jauh daripada tamadun. Tiba-tiba dicelah di kalangan orang yang tidak ada tamadun ini lahir seorang Nabi. Dan Nabi ini berjaya membina satu Yathrib, Madinah, menjadi satu bandar, kota yang hebat. Kenapa? Kerana penduduk Madinah walaupun mereka asalnya ummiyin, akhirnya mereka menjadi orang yang cerdik. Cerdik bukan siapa PhD. Walaupun boleh belajar PhD, itu belajarlah PhD, doktor dah. Tapi cerdik yang sebenar, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ialah orang yang menghitung dirinya. Kita nak ajak masyarakat kita ni hitung diri. Wah, mek, moci, kakak, abang, adik. Cuba kita hitung diri kita. Lama mana kita duduk di pulau ni? Lama mana kita boleh duduk dalam negeri kita ni? Lama kita boleh duduk dalam usia yang panjang ni? Saya sekali-sekala berjalan, kemudian balik rumah, tengok di cermin, tengok ubang, saya tua dah rasa. Tapi berasa muda lagi. Ikut nafsu dalam ni berasa macam muda lagi. Muda lagi. Kalau ikut tengok orang, kalau pergi kat majlis jamuan-jamuan orang nikah berasa. Berasa. Tak? Berasa dah. Maknanya nafsu muda ada. Tapi bila tengok ke cermin tu, ubang banyak dah juga. Tak? Baru ni orang sambut pula keluarga, orang puang dia sambut hari jadi. Orang puang ngeleng sambut hari jadi. Nak suruh kita ingat tua. Tak? Kalau kita tak ingat tua, ingat benda lain. Dia suruh kita ingat tua. Abang kata umur 49 dah. 49 dah kata. Berasa macam 28. Ke haji-haji mana? Tak? Lepas tu kita nak ajak orang. Pula ni bijak cerdik. Semua orang kita pergi ke mana pun kita. Al-kayyisu man da nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dua perkara. Orang cerdik ni dua perkara. Orang yang menghitung diri dia sebelum kita mari bulan Ramadan ni, bulan Syaban ni, cuba kita hitung kita. Tok Imam baca doa ni, Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami pada bulan Syaban ini. Berkat-berkat ni makna apa? An-nama, maknanya subur. Subur minda kita, subur amalan kita, berkembang amalan kita bersungguh. Kerana kita berdoa kepada Allah agar kita sampai bulan Ramadan. Kerana sampai bulan Ramadan nanti kita nak buat ibadat kepada Allah. Nak puasa bulan Ramadan, nak baca Quran, nak beristighfar, nak bertadarus, nak mengajak orang baik, nak mengajak masyarakat buat perkara baik, nak bersemayang tarawih, nak bertadarus, nak qiyamul lail. Allahu akbar. Moga-moga insya-Allah dengan sedikit tazkirah yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Dan kita harap masyarakat yang lagi-lagi saya tengok di pulau ni dia stopok. Ya. Saya tadi orang ajak naik kata. Saya teringat bila saya pergi kat kaum Bani Syuaib. Dia naik bukit ke New York. Tapi tak. Dia rapat-rapat macam tu kok. Tapi kita duduk sekapur dekat je tak. Memudahkan kita untuk pakat. Pakat menghayati agama. Pakat hidup dengan agama. Pakat kita suburkan dengan agama. InsyaAllah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ucap terima kasih. Dan kita sama-sama dapat malam ni ambil maklumat sikit. Kita ada program untuk ambil maklumat-maklumat yang akan disampaikan oleh Jabatan Penerangan. Besok ada program sedikit lagi. Kemudian ada jamuan. Alhamdulillah jamuan ditaja oleh penyelaras dong
Kuala Besuk, Haji Azbi ni. Allah. Meleh usaha pula. Ayah Haji kata, setahun semua hidup tak pernah makan lagi usaha. Mana ada orang jamu lagi usaha. Tak tak? Allahu Akbar. Betul nikmat Allah Ta'ala bagi ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan nikmat pada kita, jadikan kita orang yang bersyukur pada Allah, dan Allah Ta'ala beri manfaat pada kita semua. Ucap terima kasih pada pengarah Jabatan Penerangan Encik Ammar bin Osman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati semua krunya dan sahabat-sahabat kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Muhammad Noor bin Hamzah, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri Terengganu di atas tazkirah yang telah disampaikan sebentar tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan itu maka berakhirlah instruksi Act Jampeng siri keempat Jabatan Penerangan Negeri Terengganu pada malam ini. Terengganu prihatin merintis komuniti berinformasi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya bagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih tak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesudian bersama-sama dengan kita pada malam ini, sehinggalah ke akhirnya tazkirah yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat kita sebentar tadi. Dan satu pesanan daripada pihak Jabatan Penerangan, pastikan kita sentiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Penjarakan fizikal, sentiasa memakai pelitup muka dan sentiasa membersihkan tangan perlu kita amalkan. Dan satu lagi, jangan lupa kita boleh membuat pendaftaran vaksin COVID-19. Dan dengan itu, sekali akhir program kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara vaksin berfungsi di dalam tubuh manusia. Vaksin COVID-19 disuntik di dalam badan. Hasil suntikan vaksin, sistem imuniti badan akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19. Vaksin meningkatkan tahap imuniti badan tanpa menyebabkan jangkitan penyakit. Hasil daripada suntikan vaksin, sistem antibodi bertindak ke atas virus COVID-19 sekiranya terdedah kepada virus COVID-19.